Hari ini kita berada di Bandaraya Melaka. Kita pusing-pusing, ronda-ronda, kita lihat kesan-kesan peninggalan sejarah di Afamosa. Kita bawa anak-anak hari lah tengok peninggalan sejarah yang berlaku di Melaka satu ketika dahulu. Oh, memang ramai, parking pun penuh. Nak dapat parking pun susah pasal hari ni hari cuti, hari keputeraan yang di Pertuan Agong pada hari ini. Jadi parking pun penuh. Orang ambil peluang cuti ni berjalan di Bandaraya Melaka. Memang ramai lah. Kita pun agak susah juga nak dapat parking tadi, tapi Alhamdulillah kita nak pergi ke bukit sana. Di sana ada kesan-kesan peninggalan sejarah. Pintu Gerbang Santiago. Porta dalam bahasa Portugis bermaksud pintu gerbang. Pintu Gerbang Santiago merupakan salah satu dari 4 pintu masuk ke kota Afamosa. Tentera Portugis di bawah pimpinan Alfonso yang menakluki Melaka pada tahun 1511 telah membina kota pertahanan ini pada tahun 1512 kerana sering diserang oleh pengikut-pengikut Sultan Mahmud Shah dan kemudiannya oleh pihak Aceh dan Johor selama lebih seabad. Pemerintah Portugis menggunakan buruh paksa untuk membina kota selebar 3 meter mengelilingi Bukit Melaka dengan menggunakan sisa runtuhan istana, masjid dan makam-makam. Sebuah menara tinjau setinggi 40 meter turut didirikan di penjuru tembok barat kota pertahanan Melaka. Apabila Belanda mengambil alih pemerintahan Portugis di Melaka pada tahun 1641, mereka telah membaiki dan menambah besar kota pertahanan yang dibina oleh Portugis ini dan mengukir jata VOC. Pada tahun 1795, British telah merancang untuk memusnahkannya dengan khawatir akan digunakan semula apabila Melaka diserahkan kepada Belanda. Pada tahun 1807, William Farquhar, residen British di Melaka, telah meletupkan kota ini dengan menanam ubat bedil. Walau bagaimanapun, Sir Stamford Raffles dan Lord Minto menghalang kota tersebut dari dimusnahkan. Namun hanya pintu gerbang Santiago dan beberapa rumah di sekelilingnya sahaja yang dapat diselamatkan. Afamosa adalah antara tinggalan bangunan binaan Eropah yang tertua di seluruh Asia. Portugis telah membina sebuah chapel di atas tapak istana yang telah musnah dan ia diberi nama Nossa Senhora do Monte. Padri Perancis Xavier yang datang ke Melaka pada tahun 1545 hingga 1552 dikatakan telah tinggal di sini. Apabila beliau meninggal dunia di Pulau Sancian, Macau, jasadnya telah disemadikan di chapel ini sebelum dipindahkan ke Goa, India. Chapel ini kemudiannya dibesarkan dan diberikan nama Gereja Saint Paul. Gereja Saint Paul di Bukit Melaka adalah gereja tertua di Asia Tenggara. Pembinaan gereja serta kota pertahanan Afamosa di Bukit Melaka telah dibuat daripada runtuhan istana dan bangunan-bangunan sekitarnya selain batu letrik yang diperoleh dari Pulau Upih. Kesan pahatan batu tersebut masih kekal sehingga ke hari ini. Kedudukan kota pertahanan yang mengelilingi pusat pemerintahan Portugis di Bukit Melaka telah menjadi faktor utama yang menyumbang kepada bertahannya pemerintahan Portugis selama 130 tahun di Melaka sebelum tewas di tangan Belanda pada tahun 1641.
Setelah menewaskan Portugis, pemerintah Belanda telah berusaha membaiki tembok kota peninggalan Portugis yang rosak teruk akibat peperangan serta membina struktur pertahanan tambahan bertujuan untuk menambah kekuatan di bahagian yang menghala ke Laut Selat Melaka. Belanda juga telah membina ruangan yang bersambung dengan sungai dan pantai Selat Melaka. Pintu masuk ke dalam kota di pintu utama dari arah muara sungai telah dibina, manakala pintu kedua dari arah Bandar Hilir juga turut dibangunkan. Melaka di zaman peralihan British Belanda. Sekitar tahun 1790, Belanda telah menyerahkan Melaka kepada Inggeris secara sementara, ekoran kedudukan Belanda yang tidak menentu di Eropah, dalam berhadapan dengan Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Penyerahan Melaka ini dibuat atas persepahaman bahawa ia akan dipulangkan semula kepada Belanda apabila perang di Eropah tamat. Pusat pentadbiran dan rumah pembesar-pembesar zaman Belanda terus digunakan oleh pemerintah Inggeris. Setelah tamatnya perang dengan Perancis, Belanda telah menuntut semula Melaka daripada pihak British. Pada masa yang sama, Francis Light telah membuka Pulau Pinang pada tahun 1786. Bimbang akan kebangkitan Melaka apabila diserahkan kepada Belanda disebabkan kota pertahanan dan pelabuhannya yang baik. Pihak Inggeris di bawah pimpinan William Farquhar telah memulakan pemusnahan ke seluruh kota pertahanan Melaka. Teguran daripada Lord Minto dan Sir Stamford Raffles telah dapat mematahkan usaha ini. Namun, hanya pintu kota dan rumah-rumah di sekitarnya sahaja yang sempat diselamatkan. Okey, itu dia tadi antara tempat-tempat yang bersejarah kita lihat di atas Bukit Formosa ini, antara sejarah yang berlaku di zaman pemerintahan Portugis, pemerintahan Belanda satu ketika dahulu. Itulah yang dapat FBI Channel bawakan, dan nantikan selepas ini kita akan bawa lagi tempat-tempat yang menarik. Jangan lupa saksikan di FBI Channel.